Di belakang ni adalah bangunan museum peperangan New Zealand. Niza tidak masuk sebab Niza tidak ada budget. Dia punya tiket adalah $27. Tapi sebab Niza tidak ada duit, Niza tidak masuk sebab Niza belum kerja. Hari ini Niza akan menjawab persoalan-persoalan daripada kamu semua yang bertanyakan, Niza, macam mana kamu masuk di New Zealand tu? Apa yang kamu buat? Senang gak masuk di New Zealand? Berapa banyak duit kena pakai? So hari ini Niza akan jawab soalan-soalan tersebut. So soalan pertama, macam mana Niza masuk? Oke, ingat nih, pertama sekali Niza sudah berkahwin, apa kaitan? Oke, suami Niza dia kerja dekat New Zealand dan dia memang ada di New Zealand sebelum Niza masuk lah. Pertama sekali Niza survey visa apa yang patut Niza pakai. So, untuk masuk dekat New Zealand, seorang rakyat Malaysia ataupun warga negara lain haruslah mempunyai visa. Okey, visa melancong ataupun apalah visa kalau kamu dapat kerja, visa kerja kah, begitulah. Tapi sebab Niza bukannya datang bekerja tetapi datang untuk melawat suami ataupun jalan-jalan. So Niza kena apply NZETA. Apa itu NZETA? NZETA itu adalah satu pas melawat yang diberikan oleh negara New Zealand kepada Malaysia dan negara yang iuran cuma bayar $58 termasuk cukai pelancongan. Dan NZETA ini Niza apply secara online. Dalam masa 1 hari Niza dapat. Ada orang dia dapat dalam 3 hari, ada orang dapat dalam lebih daripada tu. Iklan helikopter tadi lalu agak bising. Niza, kenapa bukan visitor visa? New Zealand sudah bagi pengecualian visa. Buat apa lagi mau susah-susah mau apply visitor visa yang harga mahal tu 200 lebih. Pakailah, kita kiranya kita ni bertual lah sebab dikecualikan daripada visa macam tu kan. So, gunakanlah dengan sepenuhnya. NZETA ini tempoh adalah selama 2 tahun tetapi dia punya syarat adalah multiple entry, iaitu setiap 3 bulan kamu kena keluar daripada New Zealand dan kalau kamu mau masuk balik tidak perlu lagi apply visa visitor ataupun NZETA sebab kamu punya NZETA masih hidup kan. Terusnya apa yang Niza buat adalah Niza survey harga tiket flight. So Niza beli tiket flight Malaysia Airlines dalam 6,000 lebih direct daripada Kuala Lumpur terus sampai dekat Auckland di atas awan selama 10 jam. Okey. Dan balik pun Niza beli tiket juga in case kalau ada apa-apa sebab entah memang Niza sudah terbiasa untuk membeli tiket pergi balik sebab ni takut diorang macam ini datang sini ni mau kerja ni. Tapi kali ini Niza masuk dengan niat yang betul lah. Niza mau cari kerja dengan menggunakan visa yang betul lah. Okey. Merepek sudah Niza ni. Tiket balik tu Niza beli Air Asia punya daripada Auckland pergi Kuala Lumpur tapi dia ada transit dekat Sydney, Australia iaitu harga dia cuma 1,800 macam tu. So total untuk tiket dalam 7,000 lebih lah. Tapi tiket Niza tu, tiket balik tu belum expire sebab Niza beli yang boleh tukar date selama 2 kali. Okay guys, so 2 perkara sudah settle. Benda yang seterusnya Niza buat adalah itinerary. Niza tidak kira lah. Niza pergi mana-mana tempat tu, walaupun tempat dekat-dekat kah, dekat Malaysia kah, di luar kah, Niza memang biasa untuk buat plan perjalanan iaitu itinerary. So itinerary ni sangat penting kalau kamu masuk mana-mana negara, terutama negara-negara macam Australia, New Zealand macam ni, Amerika kah, sebab dia orang mau tahu apa tujuan kamu datang pergi negara dia orang. Sebab kamu datang ni, kamu cakap mau melancong tapi kamu tidak ada perancangan kan? Nah, itu masalah dia. Kalau waktu kamu kena tanya dekat airport oleh immigration tu, kalau kamu tidak dapat jawab sebab kamu tidak bersedia, mungkin kamu boleh dihantar pulang. Jangan main-main dengan itinerary, walaupun perkara simple tapi sangat-sangat penting. Itinerary ni kamu beli Google, banyak sangat dekat Google.
seterusnya adalah tempat tinggal. Yang ini pun penting. Niza alhamdulillah bertuah sebab ada suami dekat sini. So penginapan Niza tidak perlu fikir, tidak perlu pening-pening. Tapi untuk kamu yang ada perancangan datang dekat sini, make sure kamu booking tempat tinggal siap-siap. Hari pertama kamu tidur di mana, hari kedua kamu tidur di mana, sekurang-kurangnya itu semua sudah termasuk dalam kamu punya itinerary. Niza rasa itu saja yang Niza sediakan. Lagi apa yang Niza buat? Niza buka website immigration, Niza baca dia punya peraturan, apa yang boleh dibawa, apa yang tidak boleh dibawa, makanan tidak boleh dibawa, buah-buah apa yang boleh dibawa. So untuk New Zealand ni kamu dibenarkan untuk membawa makanan daripada Malaysia, terutamanya instant noodle, makanan dalam tin tu semua dibenarkan. Tetapi buah-buahan tidak dibenarkan sama sekali. Ini kamu kena berhati-hati sebab ada orang tu buah tu diberi oleh pramugari tahu di dalam flight tu. Tapi waktu dekat airport tu dia turun, masuk dekat immigration, waktu limpas lalu counter custom tu dia orang cek ada buah. Mati-mati dia cakap bukan dia punya, buah ni diberi oleh pramugari tu di dalam flight tu. Tapi sebab dia tidak buang ataupun dia tidak habiskan buah tu, sejuk sangat guys, berair mata Niza. So dia kena saman lah dalam 2,000 ringgit Malaysia ataupun $400 kalau Niza tidak silap. Pendekkan cerita, berjayalah Niza sampai di bumi New Zealand ni. Niza flight daripada jam 8 pagi sampai dekat Auckland dalam jam 1 pagi. So di dalam flight diorang ada bagi declaration form. Declaration form untuk bagi tahu yang kamu datang sini untuk tujuan apa. Lepas tu form tu kamu kena isilah di mana kamu tinggal, berapa lama kamu di sini, kamu datang dengan siapa, dengan kamu ada bawa buah-buahan yang terlarang kah, obat-obat kah, rokok kah, duit lebih daripada 10,000 kah, itu semua kena declare. Kalau kamu tidak declare, bersiap sedia untuk dibawa ke counter untuk soal jawab. Menyiksa diri betul buat konten di luar kan. Oke, sekarang ni sudah musim luru guys. Musim luru hari ini dia punya cuaca sunny tapi sejuk sebab 13 darjah Celsius. So, Niza rasa itu saja kot yang Niza mau bagi tahu dengan kamu. Oke, info tambahan Niza akan ceritakanlah dengan kamu macam mana Niza di dalam flight. So, di dalam flight Malaysia Airlines tu, diorang ada bagi makanan, makan 3 kali, jangan risau. Kamu tidak akan kebulur, walaupun kamu lapar, kamu boleh minta makanan dengan pramugari. Buah pun sentiasa dia bagi, air minuman manis pun sentiasa dia bagi. Lepas tu dekat tempat duduk pun ada TV kecil, kamu boleh tengok latest movie, kamu boleh tengok lagu boleh tengok kah? Kamu boleh dengar lagu, boleh dengar muzik lah. Okay. So, apa lagi? Waktu Niza sampai di sini, alhamdulillah juga Niza isi borang declaration form tu, immigration tu dia langsung tidak tanya Niza. Sebab apa? Mungkin sebab Niza pilih officer, pegawai tu, sebab waktu Niza dekat barisan tu kan tengah beratur menunggu giliran dipanggil oleh immigration tu kan, Niza tengok semua. Oh, Niza kalau orang putih Niza tidak mau. Niza tengok yang mana yang macam muka Asia. So, yang muka Asia tu Niza datang, dia tengok Niza punya pasport, dia cop, dah siap, boleh masuk. Lepas tu sudah masuk tu barulah boleh ambil luggage. So, luggage tu dibawa ke satu lagi counter, iaitu counter declaration custom, yang mana di situ diorang akan scan bag kamu kalau kamu ada bawa makanan terlarang, obat-obat terlarang, ataupun bunga kah, tumbuh-tumbuhan kah, buah-buahan kah, begitulah. So jam 1 Niza sampai, selamat. Niza memang tidak bawa apa-apa yang dilarang, makanan segera, makanan semua tu pun Niza tidak bawa sebab Niza malas mau bersoal jawab. So, berjayalah Niza masuk di bumi New Zealand ni, alhamdulillah.
Oh ya, keluar saja daripada flight, Niza terus nampak counter jual top up. Jam 1 pagi ada orang lagi jual top up guys, top up. Counter ni lah SIM card untuk jual number. So Niza pun belilah nombor New Zealand dalam $50 macam tu. So itu sajalah daripada Niza, harap-harap ini memberi sedikit idea macam mana untuk menguruskan perjalanan masuk ke New Zealand. Apa yang Niza share ni sangat sesuai untuk orang yang ingin datang melancong di New Zealand lah. Kalau yang mau cari kerja tu Niza syorkan kalau boleh janganlah ikut style Niza macam di Australia dulu kan tidak bagus. So kali ini apa kata kalau kamu pergi website cari kerja online di New Zealand dan cari majikan yang boleh sponsor visa, sebab banyak juga yang boleh sponsor visa, cuma itulah kebanyakannya diorang mau sertifikat bah ya, diorang mau sertifikat dan tahap keuangan pun kena tengok juga kan guys. Niza paham, sebab Niza pun datang sini pun bukannya ada duit pun, Niza datang pun ngam-ngam selamat sampai, itu saja. So itu saja perkongsian daripada Niza. Jumpa lagi. Kalau ada soalan jangan malu, jangan segan, tanyalah dengan Niza, komen di bawah ataupun kamu boleh pergi Facebook Niza Haro Harono. Jumpa lagi, bye. Jangan lupa subscribe Niza punya channel dan share kepada kawan-kawan. Bye.